Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma ta'alaina mik wa tawasuqu alaina mirasali birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syurli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, bertakbir selalu alam, salawat dan sejahtera semoga dibakar ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, marilah kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencari ihsan yang beriman serta berdakwah serta selamat di dunia dan juga akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini kita kepada Allah SWT dengan berusaha kita menjelaskan, mari kita segala surahannya selalu kepada mawbudi keyakinan dan keimanan. Mari kita sama-sama berikan kita luahkan jiwa kepada Allah SWT, diredahi kedakwaan kepada bangsa dan agama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kita untuk kepada semua. Kita rancangan lokasi adalah di Surau Kepindah Baru di Sierra Sarawak, di penonton di studio ini bersama saya tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah. Ini kan sebagai penyampai TV Baru Islam, untuk panggil saya di Ustaz Fadilah. Baik, rancangan tazkirah kitab Muhammad Lef tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Tabung Petromas Sarawak, Majlis Islam Sarawak, Tabung Sedekah dan Tabung Petromas Sarawak. Mari kita membayarkan potong gaji sehingga bantuan untuk semua. Lagi sesawan di www.tbs.org.my untuk menlanjut, dan nombor telefon hubungi sesawan 082 683 709 dari ibu pejabat kita, ataupun kelabar ke aplikasi Tidak Asnaf di Apple App Store, Google Play Store dan Wafi Academy. Silakan dalam mengibar QR code di sini. Hashtag tanggungjawab Batunga, tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan dan sahabat penonton kita dalam masuk di bidang keluangannya, anda boleh sidang bersiar langsung menerusi dalam demonstrasi tinggi dalam HD di TV Muhammad, dan juga bersiar langsung ataupun tontonan streaman kami ke YouTube TV Muhammad, dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD, menerusi dalam laman aplikasi ke Muhammad. Kita mendengar kurangan dekat platform media sosial kita, sama-sama kongsi ajakkan. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video di TV Muhammad. Pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah untuk berada di konti di studio. Alhamdulillahirabbil alamin. Nombor telefon di atas soalan anda melalui WhatsApp konti grup saya terlihatkan talian 0139906809. Beruang ini jawab soalan kita semudah mungkin. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada penonton rahmati Allah SWT, mari kita sebelum buku yang bertajuk Perimanan, buku pengajian keluarga Muslim dikarangan oleh Burhanuddin Abdul Jalal, Miss Nisabal Abdullah Hadab,
dan Haji Bahari Samikun, diterbitan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita membuka ke halaman ke 117. Baik, lima pada malam ini sampaikan bertajuk Sihar. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan buka buku sama-sama, buka belajar tersebut dan kita sahdapan yang rohaniat. Baik, kita kata-kata kebetulan. Tarif sihar dari segi bahasa diambil dari perkataan belakang kerana bentuk sihar pada asalnya adalah seperti berikut, seperti kata suami kepada isterinya, "Diri awak dari belakang seperti ibu saya. Berlaku begini menjadi kebiasaannya orang Arab jahiliyah menggunakan perkataan bila ia menyerupakan isteri-isterinya lalu dinamakan perbuatan. Dari segi istilah, syarat berhenti suami menyerupakan isterinya dengan ibunya ataupun dengan seorang yang haram berkahwin dengannya, dengan itu menyebabkan isteri itu menjadi haram kepadanya. Seperti kata suami kepada isteri, "Awak ini saya lihat merupakan dengan ibu saya." Baik, tajuk pada penonton sekian. Baik, tajuk seterusnya, dalil sihar. Di dalam surah di surah Al-Mujadalah ayat 2. Ayat bermaksudnya, orang-orang yang menzihar isterinya, tidaklah isterinya itu menjadi ibunya, tidaklah yang menjadi kepada mereka melainkan perempuan-perempuan yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka itu menyebut perkataan yang mukal dan seterusnya. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama gunakan kita kepada Allah SWT. Tajuk pada seterusnya, hikmat larangan sihar. Baik, kata-kata kebetulan. Yang pertama, perkataan sihar adalah perkataan yang selalu diucapkan oleh orang-orang jahiliyah apabila ia hendak mencerai isterinya tidak suka. Sebab maksud sihar ialah untuk mengharapkan isterinya itu hidup bersamanya buat selama-lamanya. Yang kedua, sihar merupakan satu amalan yang membawa keburukan dan menyelesaikan terhadap kaum perempuan, dan pada pandangan syarak pula sihar adalah merupakan suatu perkara yang mukal dan dusta. Yang ketiga, perkataan sihar dianggap dusta adalah disebabkan kerana isteri itu bukanlah ibu dan tidak mempunyai persamaan langsung di antara keduanya. Yang keempat, syarat mengenakan tindakan terhadap para suami yang melanggar hukum sihar dengan mewajibkan membayar kifarat supaya terelak dari mengulangi kembali perbuatan tersebut, dan selepas membayar kifarah, suami dibolehkan kembali kepada isterinya semula, melainan daripada yang berlaku di zaman jahiliyah yang menganggap isteri-isteri yang telah disihar itu kukuh talaknya sebagai talak yang tidak boleh dirujuk buat selama-lamanya. Baik,
sidang penonton rahmat Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama menghayati dan sampai tontonan. Baik, mari kita buka diri sama-sama, ibu-ibu, bapa-bapa dan keluarga, kawan-kawan dan rakan-rakan serta mahasiswa. Tajuk yang seterusnya, rukun sihar. Baik, apa kata rukun sihar? Yang pertama, suami yang mensiharkan. Yang kedua, isteri yang disihar. Isteri yang disihar. Yang ketiga, lafaz sihar. Yang keempat, orang yang disebut orang yang diserupakan seperti ibu dan sebagainya. Baik. Tajuknya seterusnya, syarat orang yang mensihar suami. Yang pertama, dari suami yang sah talaknya jika ia mengukuhkan talaknya, sekalipun suami yang mati, pucuk atau yang terpotong sakarnya. Oleh itu tidak sah sihar dari yang bukan suami, dan tidak sah mensihar perempuan yang bukan isterinya, walaupun perempuan itu akan dikahwini selepas itu. Baik, yang kedua, suami yang berakal tidak sah sihar dari suami yang gila atau masih budak. Yang ketiga, dengan kemahuan suami itu sendiri bukan dipaksa. Baik, sedang penonton rahmat Allah SWT, tajuk seterusnya, syarat yang kena sihar isteri. Hendaklah yang disihar itu isteri, walaupun isteri itu masih kecil, kanak-kanak, gila sakit, kafir kitabiah ataupun sidak dalam hindah raj'ik. Tidak sah sihar yang bukan isteri kalau seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan yang bakal dikahwininya seperti katanya, jika saya berkahwin dengan awak, maka awak itu dengan saya, seperti belakang ibunya kemudian lelaki mengkahwininya. Sihar itu tidak sah, tidak berlaku. Begitu juga tidak sah berlaku sihar kalau seorang tuan kepada hambanya berkata kepada hambanya perempuan, awak dengan saya seperti belakang ibu saya, kerana hamba bukannya isteri. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita penonton video ini selama TV Muhammad setengah jam. Mari kita sama-sama untuk berusahakan dia. Silakan dalam bersiaran live streaming kita, berceramah kuliah live ini, kita selalu untuk belajar tersebut. Baik, tajuk pada seterusnya, syarat yang dijadikan bandingan diserupakan. Yang pertama, hendaklah yang diserupakan itu dari golongan perempuan. Jika diserupakan dengan lelaki, walaupun dari keluarganya yang paling hampir seperti papa dan sebagainya, sihar itu tidak sah. Begitu juga tidak sah kalau sihar diserupakan dengan seorang kusa. Yang kedua, hendaklah ia diserupakan itu dari perempuan yang haram nikah dengannya, sama ada sebab keturunan seperti ibu atau sebab susuan seperti ibu susu, ataupun sebab bersemetaan seperti ibu medua atau tiri. Baik, syarat menyerupakan. Yang pertama, walaupun orang Arab jahiliyah selalunya menggunakan
melakukan perkataan sihar yang berhenti belakang untuk mensihar isteri-isteri mereka, tetapi selain dari perkataan sihar, terdapat juga perkataan lain seperti mita ain, kepala, rasun, tangan, yadun dan sebagainya. Sah menyebut seluruh anggota perempuan disyaratkan menyebut anggota sahih sahaja. Yang kedua, tidak sah menyerukan dengan menyebutkan anggota batin seperti hati, limba dan sebagainya, seperti kata suami kepada isterinya, awak seperti hati ibu saya. Perkataan ini tidak sah dijadikan sihar. Yang ketiga, sihar juga tidak berlaku apabila diserupakan sesuatu yang ada pada perempuan seperti susu, air liur, air mani dan sebagainya, kecuali diserupakan dengan sebahagian anggotanya seperti kuku, rambut dan gigi, barulah sah siharnya. Seperti kata suami awak semacam kuku ibu saya dan lain-lainnya. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, tajuk seterusnya, cara membayar kifarah sihar. Hukum sihar adalah haram dan ia termasuk di dalam dosa-dosa besar. Apabila seseorang suami mensiharkan isterinya, tetapi ia tidak menceraikannya, sedangkan ia boleh melakukannya, tetapi ia tidak menceraikannya, sedangkan ia boleh melakukannya, tetapi ia ingin kembali kepada isterinya semula, maka wajib atas suami membayar kifarah sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mujadalah bermula ayat 2 hingga 4, yang bermaksud orang yang mensahihkan isterinya di antara kamu tidaklah isteri mereka itu mencari ibunya. Ibu mereka tidak lain hanya perempuan yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka mengatakan perkataan yang mungkar dan bohong. Sesungguhnya Allah Maha Memaaf. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang yang mensiharkan isterinya, kemudian mereka kembali kepada perkataannya rujuk semula, maka hendaklah ia memerdekakan hamba sebelum keduanya bersetubuh. Dengan itu kamu diberi pengajaran Allah amat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak memperoleh hamba itu, maka hendaklah ia puasa dan bulan berturut-turut sebelum keduanya bersetubuh. Maka barang siapa yang tiada kuasa berpuasa, hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Demikian itu supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah batas aturan Allah untuk dan untuk orang-orang yang kafir siksa yang pedih. Baik, kifarah tersebut hendaklah mengikut susunannya berikut. Yang pertama, memerdekakan hamba yang mukmin, lelaki atau perempuan. Yang kedua, jika tidak mampu untuk memerdekakan hamba, hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan tidak berselang. Sekiranya diselang-selangkan walaupun sakit, maka puasa yang lalu terputus dan mestilah diulang semula. Yang ketiga,
Jika tidak berdaya selama 2 bulan berturut-turut, maka ia hendaklah memberi sedekah makanan kepada 60 orang kafir miskin. Tiap-tiap seorang diberikan sejupak makanan utama pagi sesebuah negeri. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, maksud lemah dan tidak kuasa berpuasa. Seseorang itu dikira lemah dari berpuasa jika terdapat salah satu dari perkara berikut, dan bolehlah ia menunaikan kifarah yang ketiga, iaitu memberi sedekah makanan kepada 60 orang kafir miskin. Seseorang yang diserang penyakit yang pada kebiasaannya penyakit itu akan berlarutan jika ia berpuasa mendapat doktor, dan juga penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Penyakit akan bertambah teruk dan membimbangkan jika ia berpuasa. Jika berpuasa 2 bulan berturut-turut, ini akan memudaratkan dan menimbulkan kesusahan kerana tidak terdaya hendak bekerja. Orang yang terlalu kuat nafsunya hingga tidak berdaya menahan untuk menunaikan puasa nafsu luar biasa. Tajuk seterusnya, syarat syingha lafaz sihat. Baik, lafaz itu hendaklah menunjukkan sihat. Yang pertama, singhar yang terang, iaitu kata-kata yang terang yang digunakan tertentu pada sihat sahaja dan tidak mengandungi erti yang lain dari sihat. Seperti kata suami kepada isteri, awak ini dari belakang seperti belakang ibu saya. Yang kedua, singha yang berupa zidirat, iaitu kata yang mengandungi makna sihat dan makna yang lain. Lafaz ginayah ini memerlukan niat untuk menentukan maksud yang sebenar. Kata suami kepada isterinya, mata awak semacam mata buku dan sebagainya. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT. Hukum membataskan waktu sihat dan mentalikan. Baik, yang pertama, sah menghadkan waktu sihat sama ada jangka waktu panjang atau pendek. Seperti kata suami awak dari belakang seperti belakang ibu saya dalam masa sehari atau sebulan. Dalam masa disebutkan ini, suami diharapkan mensetubuhi isterinya itu. Apabila disetubuhi, wajiblah ia membayar kifayah sihat. Yang kedua, jika suami berkata kepada isterinya, awak seperti belakang ibu saya selama 5 bulan, kata-kata demikian dianggap suami telah mesihal dan menggila isterinya itu. Apabila ia mensetubuhi isterinya itu dalam tempoh masa tersebut, ia diwajibkan membayar kifarat sihar, dan jika selepas itu ia tidak mensetubuhinya sehingga berlalu masa tersebut, isteri berhak menuntut 2 perkara, iaitu menuntut suami supaya mensetubuhi kembali atau menceraikannya seperti yang diceraikan dalam perkara ilah. Baik, jika suami berkata
kepada isterinya, "Demi Allah, awak serupa belakang ibu saya." Kemudian suami itu mensetubuhi isteri dalam masa tempoh ialah 4 bulan. Ia diwajibkan membayar 2 kifarah, iaitu sihan dan ilah. Yang terakhir, sah ditalikan sihar dengan sesuatu seperti kata suami kepada salah seorang isterinya, "Jika saya sihar madu awak isteri yang satu lagi, maka awak serupa dengan belakang ibu saya dan kebetulan yang benar-benar mensihal isteri yang pertama. Oleh yang demikian, ia telah mensihal kedua-dua sekali." Baik, insyaAllah sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak daripada Sadujo Sabarahan Sibujan Seria Sebiada Berodam. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.59 malam lagi. Baik, insyaAllah kita sidang penonton rahmati Allah SWT. Ini mudah-mudahan membaca dari kita ambil itibal, kita amalkan, akan telah disampaikan insya-Allah. Baik, mari kita buku pengajian buku bertajuk Keluarga Muslim dikarangan oleh Burhanuddin Abdul Jalal Misni Sabar Abdullah Adam Haji Bahari Samikun, diterbitan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Baik, mari kita sama-sama untuk menghayati kita bermula dan siri akan datangnya. Mari kita dalam bermula esokan harinya. Baik, selepas siaran tadi bersiaran penceramah, penonton secara langsung di Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi. Seperti biasa, mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Lepas tontonan lagi, tontonan dan sidang bersiaran langsung di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD dan 161 Full HD telah diletakkan TV, dan juga saluran My TV atau Unified TV 100 telah diletakkan di sini. Baik, tontonan dan bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD, serta berbagai berita perkembangan yang terkini dalam di paparan skrin anda. Baik, sama-sama kita meriangkan keluarga tekan platform media sosial kita. Boleh sama-sama kongsi lagi. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad untuk menyampaikan mesej dakwah kita. Baik, terima kasih kepada penonton kita. Penonton kita buka TV sama-sama, tontonan secara langsung di TV Muhammad. Baik, anda juga diperlukan laman aplikasi ke Muhammad dalam TV. Kita di paparan skrin anda di sini. Dan juga dalam home atau berbagai training video terkini dan dari banyak pelbagai perkembangan terkini. Silakan dalam VOD kandungan kita penonton dan bacakan segmen kita. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, matulah aplikasi ke Muhammad di Apple Store, Google Play Store, Wafat Academy sekarang. Silakan bagi passcode akun di sini. Kita kini secara percuma. Kalau ke belakang ke Muhammad, kita terbelakang segera di penonton Tazkirah kita Muhammad Live tadi. Baik, insyaAllah kita malam ini kita memulai esokan harinya. Kita insyaAllah kepada siri akan datang untuk yang sama pada minggu yang seterusnya. Baik, hashtag Tazkirah kita Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadillah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100 dan hashtag Malaysia Madani. Baik, insyaAllah sekian. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.